Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Ismina Pelaburan 360 Hari Modul 302B yang bertajuk Membina Tabung Pendidikan dan Merancang Tabung Persaraan. Dalam modul kali ini, kita akan membincangkan dua topik penting, iaitu membina tabung pendidikan dan merancang tabung persaraan. Kalau anda terus bersama saya dalam membincangkan dua topik ini, saya percaya anda mampu merancang kewangan dengan lebih baik. Untuk permulaan, saya akan terangkan kepada anda tentang tabung pendidikan. Tabung pendidikan sangat penting kerana ianya berperanan untuk menentukan pendidikan anak-anak anda satu hari nanti supaya dapat diuruskan dengan baik. Kita semua tahu pendidikan merupakan hadiah paling berharga yang diberi ibu bapa kepada anak-anak mereka. Jadi apakah perancangan anda untuk anak-anak anda selepas mereka tamat sekolah? Ada banyak pilihan untuk anak-anak anda. Antaranya ialah menyambung pengajian ke luar negara atau dalam negara. Di dalam negara juga ada banyak pilihan. Antaranya institusi pengajian tinggi awam atau swasta, kolej atau politeknik, kolej komuniti atau vocational. Hal ini penting untuk anda sebagai ibu bapa kerana kos pendidikan semakin meningkat dan peluang untuk menerima bantuan kewangan juga semakin terhad. Dengan adanya tabung pendidikan yang dibina khusus untuk anak-anak anda secara tidak langsung dapat mengurangkan beban anda sebagai ibu bapa dan beban anak anda untuk meminjam demi membiayai pendidikan mereka. Dengan adanya tabung pendidikan anak-anak, anda akan mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai pendidikan pengajian tinggi anak-anak anda. Anda mempunyai maklumat jelas jumlah yang perlu dilaburkan setiap bulan untuk membina tabungan yang cukup untuk pendidikan anak anda. Memudahkan langkah membuat bajet keluarga. Anda dapat menentukan matlamat pelaburan yang dibuat sama ada pendidikan atau persaraan dan juga untuk tujuan perancangan percukaian anda. Ini kerana simpanan yang dibuat khusus untuk pendidikan ada yang diberi pelepasan cukai pendapatan. Tahukah anda, kos pendidikan sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh faktor inflasi dan juga usaha pihak universiti untuk menambah baik perkhidmatan yang ditawarkan. Justru sebagai ibu bapa, kita perlu bersedia untuk mula membina tabung pendidikan anak-anak seawal mungkin. Sebaiknya apabila mereka dilahirkan. Walaupun ada beasiswa ditawarkan, namun jumlahnya sangat terhad dan hanya diberikan kepada pelajar dengan keputusan cemerlang dan yang terpilih sahaja. Selain itu, anak-anak anda juga boleh mengambil pinjaman PTPTN untuk membiayai pengajian mereka. PTPTN merupakan bantuan pinjaman pendidikan dan seperti mana pinjaman lain, ia mengenakan caj pembiayaan atau ujrah sebanyak 1%. Peminjam perlu membayar balik pinjaman secara ansuran selepas 6 bulan tamat pengajian. Jadi bagi mengurangkan beban kewangan anda dan anak-anak anda, adalah lebih baik anda membina tabung pendidikan. Jadi jom kita belajar bagaimana membina tabung pendidikan dengan jumlah tabungan yang cukup bagi membiayai pengajian impian anak anda. Langkah-langkah membina tabung pendidikan ialah seperti berikut. Pertama, tetapkan matlamat seperti universiti yang anda idamkan, lokasi dan kursus apa yang anda inginkan. Kedua, anda perlu mengambil tahu mengenai kos pendidikan semasa dan anggaran jumlah kos pada masa depan berdasarkan unjuran inflasi, contohnya 4%. Ketiga, menentukan jumlah yang perlu disimpan dalam tabung berkenaan apabila tiba masa ia diperlukan, iaitu ketika anda berusia antara 18 hingga 20 tahun. Keempat, membina portfolio pelaburan dengan memilih instrumen pelaburan yang sesuai dengan profil risiko dan matlamat anda. Kelima, tentukan jumlah pelaburan bulanan mengikut kemampuan dan matlamat yang diidamkan. Akhir sekali, anda perlulah memantau pelaburan dari masa ke semasa untuk memastikan ia mampu mengumpul jumlah tabungan yang diperlukan. Jangan takut untuk membuat perubahan apabila diperlukan. Tempoh pelaburan untuk membina tabung pendidikan sepatutnya bermula sebaik anak anda dilahirkan sehinggalah dia hendak memulakan pengajian tinggi. Justru anda mempunyai lebih kurang 20 tahun untuk membuat pelaburan. Ingat, lebih lama anda melabur, lebih besarlah tabungan anda. Untuk mengenal pasti kos untuk pengajian, anda perlu melihat kepada dua jenis kos, iaitu kos langsung
adalah yuran pengajian, pendaftaran tempat tinggal, asrama, rumah sewa, makan dan minum. Manakala kos tidak langsung, buku teks dan rujukan, alat tulis, keperluan peribadi, hiburan, pengangkutan. Jom kita lihat dulu contoh kos pengajian untuk beberapa jurusan dalam negara pada tahun 2011 dan unjurannya pada tahun 2020. Saya kongsikan juga anggaran kos purata pendidikan untuk bidang tertentu di dalam dan di luar negara. Perlu diingat, kos yang dipaparkan ini hanyalah anggaran sahaja. Bagi pengajian di luar negara, kos ini juga berubah berdasarkan kepada nilai tukaran wang asing negara. Carta ini dihasilkan dengan rujukan dari www.studymalaysia.com, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Malaya UM dan www.roadtojordan.co.cc. Anda mesti dah faham tentang tabung pendidikan dan kepentingannya kan? Mesti anda tak sangka betapa tingginya kos pendidikan. Untuk mengurangkan beban ini, anda harus membina tabung pendidikan. Jadi untuk segmen seterusnya, saya akan jelaskan kepada anda cara membina tabung pendidikan yang anda perlukan.